Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muslimin muslimat sekalian, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita menyambung pengajian kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya, karangan asal oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir. Dan kita sampai pada muka surat yang ke-8 417 ya. Kelas sekali. Kita ada 3 versi buku ni. Ada 3 versi ya. Versi yang besar yang baru beli tu muka surat 393. Oh ya. Yeah. Itu bahasa apa tu? Malaysia ke Indonesia? Indonesia. Semua Indonesia eh? Tapi versi besar juga tapi page dia lagi. Oh, paging dia lain eh? Yang buku kecil ni 544. 544 eh. Sebelum tu saya nak terutamanya pada student baru lah sebab tak sempat ikut kelas Al-Bidayah Al-Rahiqul Maktum ya. Saya nak perkenalkan satu buku yang menarik ya, Sirah Nabawiyah ringkasan saja. Pasal dia dalam bentuk point form. Kemudian dia ada gambar-gambar dan peta ya. Jadi ini menariklah sebab kalau sirah ataupun sejarah ni hanya tulisan tu memang macam biasalah ya, ubat tidur yang sangat mujarab. Tapi kalau dia ada peta ya, sebab dia ada gambar rajah ya dan peta-peta. Dan ini insya-Allah akan membantu kita ya. Paling kurang ada gabungan, ada masuk elemen geografi sikit dalam tu ya. Dan dia punya bentuk dalam bentuk point form ya. Jadi saya nak cadangkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang tak sempat ikut Ar-Rahiqul Maktum, dia ada 3 jilid tapi cukup kita beli jilid yang pertama saja. Ataupun kalau berminat boleh gabungkan saja ya. Murah je, satu buku RM15 je. Ya, saya ingat jaranglah jumpa dalam pasaran buku RM15 ni ya. Jadi kalau beli 2 RM30. Keluaran mana Ustaz? Ini keluaran Malaysia, Pustaka Haji Abdul Majid. Ini bukan Indonesia ya. Jadi sebenarnya lebih mudah kita faham. Dan tadilah ya, elemen-elemen geografi tadi. Saya guna buku ni untuk masjid negeri ya. Tapi oleh kerana perempuan mungkin jauh nak datang. Jadi kalau berminat beli sajalah ya. Nanti kemudian ya, lepas kelas nanti. Yang mana? Dah diskaun tu. Itu special discount untuk Bukit Jelutong saja ya. Jadi tajuknya Keislaman Ali bin Abi Talib ya. Kita dah perkenalkan Ali ni. Ali bin Abi Talib, beliau adalah lelaki pertama yang memeluk Islam selepas daripada Khadijah ya. Yang pertama kerana faktor beliau tinggal di rumah Rasulullah ya. Beliau telah diambil sebagai anak angkat oleh Rasulullah sebelum usianya 10 tahun. Dan pada usia 10 itu sangat penting ya, tarikh tersebut kerana pada waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi wahyu oleh Allah. Ya, wahyu pertama turun ketika usia baginda 40 dan beza umur antara Rasulullah dan Ali ni ialah 30 ya. Kita dah sebut dulu ya. Jadi belajar sirah ni tuan-tuan dan puan-puan kena menghafal sikit nombor-nombor ni ya. Tapi nombor-nombornya kecil-kecil aja, tak besar-besar pun ya. Nombor-nombor yang kalau kita belajar sejarah Andalus ya, sejarah Turki, itu nombornya besar-besar sikit. Ya, sebab Andalus sebagai contoh dia dimula dikuasai oleh umat Islam tahun 711 ya, 711 ya. Dan jatuhnya kerajaan Granada ya ke tangan Ratu Ratu Isabel ya, dan juga Raja Ferdinand ya, tahun 1492. Jadi nombornya dah besar-besar dah. Ya. Turki sama juga. Tapi kalau sirah Rasulullah dan para sahabat, nombornya masih nombor puluh-puluh saja ya, belum besar sangat. Okey, kemudian Ali bin Abi Talib ya, beliau memang Ahlul Bait ya, kita tahu sebab bapaknya Abu Talib ya, Abu Talib adalah abang kepada Abdullah ya, daripada ibu yang sama ya. Siapa ibu mereka? Siapa nama ibu mereka? Siapa dia ibu kepada Abu Talib dan juga Abdullah? Maknanya nenek Rasulullah. Siapa dia?
Ya, Fatimah binti Amru. Fatimah binti Asad tu isteri Abu Talib. Ya, Fatimah binti Amru. Jadi Fatimah binti Amru itu salah seorang daripada isteri Abdul Muttalib, ya. Okey, jadi sebab itu mereka sangat rapat, maknanya Abdullah dan juga Abu Talib ni rapat, ya. Kemudian terus saja kita tengok muka surat yang ke-417 tu, Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, dah baca tu? Sudah? Jadi Ali turut berhijrah. Okey, 6, ya. Jadi Ali bin Abi Talib ikut serta dalam perang Badar. Untuk pengetahuan muslimin muslimat sekalian, Ali ikut serta dalam semua peperangan Rasulullah, kecuali satu peperangan saja, ya. Peperangan tersebut ialah peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk Ali tak pergi, ya. Kalau Sayyidina kalau Sayyidina Osman, banyak perang dia tak pergi. Perang Badar Osman tak pergi, ya. Sebab masa perang Badar berlaku, isteri Osman sedang sakit tenat. Yang pertama saya nak tanya, yang tak ada buku berapa orang ni? Yang belum ada buku ni? Syekh ada buku? Ada buku, ya? Oh, okey, ya. Okey. Macam mana? Tak apa, tak ada masalah, ya. Yang penting adalah paling kurang kita dapat melihat, ya, dia punya pendetailan tu, wording tu, ya. Okey, kalau Ali peperangan Tabuk saja dia tak pergi. Peperangan Tabuk tu antara peperangan yang apa kita panggil yang sangat penting, ya. Yang pertama kerana perang Tabuk itu berlaku pada waktu yang sangat kritikal, ya. Sebab kita tahu perang Tabuk ni berlaku pada musim panas, ya. Jadi puan-puan dan tuan-tuan, kalau kita sebut musim panas saja, apa yang terbayang dalam kepala kita? Musim panas ni mestilah kemarau, ya. Musim panas ini dikaitkan dengan solat istisqa, kan, ya. Musim panas ini dikaitkan dengan apa lagi? Dikaitkan dengan apa dia? Dengan saya tuan-tuan dan puan-puan kena jawablah, ya. Sebab kelas saya memang macam tu, ya. Dikaitkan dengan buah kurma, ya. Yalah, maksudnya musim panas adalah secara umum, ya, di seluruh dunia ni, musim panas adalah musim buah-buahan. Seluruh dunia, ya. Sebab tu orang suka pergi masa spring, kan, ya. Kebanyakan orang suka berjalan masa spring sebab dia tidak panas sangat, dan spring itu memang musim bunga ataupun musim buah-buahan lah, ya. Sambung nanti pada musim panas. Sebab musim panas adalah musim buah-buahan. Jadi bila peperangan berlaku pada musim buah-buahan, itu satu cabaran yang hebat, terutamanya kepada masyarakat Madinah. Kenapa? Ya, sebab Madinah adalah kawasan pertanian. Kalau musim panas itu di Mekah, Mekah tak terkesan sangat. Sebab orang Mekah, dia punya aktiviti ekonomi dia ialah menternak binatang, ya. Tetapi di Madinah dia buah-buahan, ya, pertanian. Malah ada sahabat Nabi yang bertukar profession. Masa dia di Mekah, dia seorang peniaga, ya. Dia seorang penternak binatang. Bila dia hijrah ke Madinah, dia tukar profession, menjadi seorang petani pula, ya. Di samping peniaga, tapi dia juga petani. Namanya adalah Az-Zubair bin Al-Awwam. Ya, Az-Zubair bin Al-Awwam, dia adalah sepupu Nabi. Sebab mak kepada Az-Zubair adalah Safiyah. Safiyah adik-beradik dengan Abdullah, ya, anak Abdul Muttalib juga. Jadi bila belajar sirah ni, kita juga kena belajar untuk mengaitkan dia ni siapa ni, pak saudara dia siapa, mak saudara dia siapa, ya. Supaya kita dapat gambaran keseluruhan tu, ya. Dan apa ni, itu perlu kita panggil apa, carta, ya, gambar rajah dan sebagainya lah untuk membantu kita, ya. Jadi insya-Allah buku ni dia boleh membantu sikit sebanyak, walaupun tak keseluruhan, tapi dia mempersembahkan konsep pengajian sirah atau sejarah yang lebih moden lah, ya, yang lebih moden. Macam kitab ni memang kitab klasik, tulisan pun oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir, ya, yang hidup pada abad yang ke-8 Hijrah. Itu lama sangat, ya. Tebal. Jangan tebal sangat. Tebal dia. Cari yang nipis lah. Apa tajuknya? Indonesia. Oh. Harga 80. Saya punya RM15 je. Saya tahu. Ya, ya. Saya bagi tahu yang ini. Okey. Penulis asal siapa? Abu Hafiz. Abu Mazaya Al-Hafiz, bukan?
Ustaz Ahmad Adnan ya. Dia bukanlah sirah. Dia Yalah. lebih kepada Syama'il. Oh, Syama'il Muhammadiyah ya. Sebab sirah ni kita tahu kan. Kita sirah yang menarik. Saya ingat masa saya remaja-remaja, zaman remaja dulu ya, yang terkenal masa tu Fiqhus Sirah Sayyid Ramadan Al-Buti. Ya, ulama Syria kan. Jadi pendekatan dia tu lebih pada pendekatan gerakan Islam. Ya, gerakan Islam. Sebab kita kena tengok background orang yang menulis sejarah lah. Ya. Jadi kalau macam Syekh Mubarak Furi sebagai contoh kan, Ar-Rahiqul Maktum, The Seal Nectar, ya. Sebab dia ni seorang ahli hadis, seorang mufassir. Jadi pendekatan dia tu pendekatan hadis. Dia tak banyak sangat analisis, ya. Yang kena buat analisis tu guru yang mengajar lah. Itu tak ada masalah lah. Itu kerja saya lah, ya, untuk menganalisis dan bincang dengan tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi sirah ni tuan-tuan dan puan-puan tak boleh dengar saja, ya. Dia kena sama-sama dengan saya, ya. Sebab tu bila saya tanya tu dia kena jawab, ya. Tak, ini yang tanya saya tengah blur. Tengah blur apa? Blur. Sebab sibuk sangat hari ni Ustaz, letih. Okey, tak apa, ya. Sibuk sangat orang letih. Okey, ya. Perang Badar. Perang Badar semua sahabat besar ikut melainkan Sayyidina Osman kerana isterinya sakit, ya. Okey, dan Sayyidina Osman bukan sekadar tak pergi perang Badar, ya, beliau juga tidak terlibat dalam peperangan apa dia panggil, ya, masa peristiwa Hudaibiyah, perjanjian, ya. Dia datang lewat, ya, kerana dia ditangkap. Dan yang sangat menarik lagi ialah Sayyidina Osman salah seorang sahabat yang lari daripada medan Uhud. Ya, sebab tu orang Syiah bila dia hentam Sayyidina Osman, memang dia hentam kau-kau punya dia hentam, ya. Pasal semua kejadian itu, ya, kejadian-kejadian yang mencalar imej Sayyidina Osman. Tapi kita ada jawapan lah, ya, ada jawapan dia. Ali susah, ya, sebab kebanyakan peperangan Nabi dia pergi dan dia menjadi orang yang memegang panji-panji, ya. Dan antara apa kita panggil, ya, antara tentera, ya, ataupun orang yang akan di-attack, ya, heavily attack by musuh, ya, dalam peperangan ialah orang yang pegang bendera. Sebab apa? Sebab bendera tu adalah syiar, dia punya syiar dia. Mana kalau bendera jatuh maka kalahlah, ya. Jadi oleh kerana itu kita tengok dalam peperangan bila dia menang dia akan naik ke bukit yang paling tinggi kan, dia akan tukar, ya. Apa sahabat yang pegang mula macam ni kita tukar pit yang Allah bagi sayap di dalam syurga tu apa? Ja'far bin Abi Talib, ya, Ja'far At-Tayyar, ya. Itu abang pada Sayyidina Ali, ya. Abang Sayyidina Ali. Jadi dalam perang Badar beliau juga salah seorang pemegang panji, ya. Beliau memiliki jasa yang besar dalam peperangan tersebut, dalam perang Badar memang, ya. Sebab jumlah tentera Islam hanya sekitar 300 orang. Yang menariknya, yang pergi perang ni sebahagiannya tak bawa senjata, ya, tak bawa senjata. Sebab itu disebut oleh sebahagian periwayat sejarah, ya, dalam perang Badar kita tahu, ya, sebahagian sahabat berperang dengan pelepah tama. Pelepah tama lawan dengan pedang, agak-agak macam mana? Cuba kita bayang, ya. Cuba kita bayangkan. Sekali cantas habis, ya. 2 kali cantas habis dah, ya. Tetapi Allah bagi kemenangan pada umat Islam, ya. Dengan keadaan pergi bukan untuk perang, ya. Sebab tugas utama mereka kan hanya untuk mengambil ganti rugi, ya, daripada harta yang mereka tinggalkan di Mekah kan. Sebab masa berhijrah para sahabat selai sepinggang. Jadi Allah izinkan mereka untuk intercept, ya, untuk intercept pasukan dagang Quraisy yang diketuai oleh Abu Sufyan yang baru balik daripada utara. Utara maknanya Damaskus lah, ya. Sebab tempat perniagaan dia ada 2 je yang paling besar. Masa musim sejuk ialah di selatan, ya, di Yaman. Masa musim panas ialah di utara, ya, yakni di Damaskus, Syria. Dan ini dirakamkan oleh Al-Quran dalam surah Quraisy, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim, li'ila fi Quraisy. Menjadi kebiasaan orang Quraisy. Ila fihim, ya, kebiasaan mereka, rihlatasyita. Rihlah apa rihlah? Rihlah ialah expedition. Rihlatasyita, expedition pada musim winter, wasaif, ya, dan juga pada musim panas, ya. Jadi pada musim sejuk pergi ke selatan, ke Yaman, kerana Yaman berada di selatan. Kalau musim sejuk pergi ke utara, makin sejuklah. Jadi masa musim sejuk pergi ke selatan. Dan masa musim panas pergi ke utara supaya tidak terlalu panas, ya. Jadi ini kebiasaan orang Arab Quraisy, dan pada ketika itu
Allah membenarkan Nabi dan para sahabat untuk pergi keluar, ya, menghalang, ya, kumpulan dagang yang pulang daripada Damaskus, dan akhirnya mereka berjaya. Tetapi macam tadilah saya nak sebut, kelengkapan tenteranya memang tak lengkap. Ya. Betul. Kalau saya boleh sebut tadi, ya, pasukan tentera Badar, ya, kudanya 2 ekor saja. Kudanya 2 ekor. Cuba kita bayang, perang ni, ya. Sebab tu saya kata bila kita pergi secara detail sirah ni, kita akan nampak, ya, kuda 2 ekor. Kuda 2 ekor tu boleh tahan, ya. Lawan dengan tentera musuh agak-agak berapa ekor tentera Quraisy. Ya. Tentera Quraisy berapa ramai pada masa tu? 1000 kan? 1000 lawan 300. Yang pertama dah outnumbered dah. Yang kedua dari segi kemudahan, ya, kawan-kawan ni bawa pelepah tamar aja lawan dengan pedang. Kemudian kuda perangnya 2 ekor saja. Yang ditunggang oleh Az-Zubair. Az-Zubair tadi sebab dia petani. Jadi orang petani dia mesti ada kuda. Dan Miqdad bin Al-Aswad 2 ekor je. Lawan dengan tentera musuh, ya. 1000 orang tadi, ada riwayat yang mengatakan tentera musuh 600 ekor kuda. 600 lawan 2 ekor. Macam mana tu agak-agak, ya. Sebab tu bila kita baca sirah ni kita kata Allahu Akbar, ini semua benda-benda yang luar biasa yang berlaku, ya. Dan menang, orang Islam menang. Tapi dalam perang Uhud, Nabi dan para sahabat tak berjalan jauh pun. Daripada Masjid Nabawi pergi ke Uhud, ya, jaraknya lebih kurang 5 km dengan pakaian ketenteraan, dengan latihan dan sebagainya. Tapi mereka tewas, ya. Boleh kata memanglah akhirnya menang juga. Tapi mereka tewas dalam peperangan tersebut. Cuba kita bayangkan, dalam Badar pergi bukan nak perang, jumlah tentera tak ramai, ya, perjalanan jauh, tetapi Allah bagi kemenangan. Perang Uhud perjalanan dekat, tak letih, ya, kelengkapan tentera hebat, ya, tetapi kalah. Jadi maksudnya kalah dan menang bukan kerana jumlah, ya, bukan kerana jumlah. Jadi kalah dan menang bukan kerana persediaan semata-mata. Persediaan penting, ya. Tapi kalah dan menang tu ada isu lain lagi, ya. Ada kualiti lain yang diperlukan untuk menang, ya. Okey, itu apa kita panggil, ya, seimbas, ya, untuk kita membandingkan, ya, antara peperangan yang pernah dilalui oleh Nabi lah. Jadi beliau turut serta dalam peperangan Uhud. Pada saat itu beliau tergabung dalam sayap kanan pasukan, ya, yang memegang panji setelah Mus'ab bin Umair, ya. Yang mula-mula pegang Mus'ab. Kita tahu Mus'ab akhirnya syahid, hilang juga dua-dua tangan. Dialah sahabat pertama yang hilang 2 tangan dalam perang. Yang nombor 2 yang Kak Jah tanya tadi, namanya ialah Ja'far bin Abi Talib, ya. Beliau juga turut serta dalam perang Khandaq. Perang Khandaq adalah nama lain bagi perang Ahzab. Perang Khandaq kerana digali parit, kan? Khandaq tu parit. Perang Ahzab kerana gabungan tentera musuh, ya. Dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan jagoan Arab, ya, salah seorang yang berani, ya, yang sangat popular, yakni Amru bin Abdi Wud Al-Amiri, ya. Beliau juga turut serta dalam perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah dan Bai'atul Ridwan, ya. Mana dulu? Hudaibiyah dulu ke Bai'atul Ridwan dulu? Bai'atul Ridwan dulu, ya. Sebab Bai'ah Ridwan antara para sahabat dengan Rasulullah, kan. Kemudian barulah berlaku perjanjian Hudaibiyah atau dipanggil sebagai suluh, ya, suluh. Suluh ni biasa antara musuh. Kalau bai'ah bai'ah ni internal, ya. Dia internal, dalaman. Tapi kalau suluh dia macam mana kita nak panggil, ya? Baik, internal, ya. Dia Bai'atul Ridwan ni intra. Ya, intra. Tapi kalau suluh ialah inter, ya. Suluh ni antara pihak Quraisy dengan sahabat Nabi, ya, Nabi dan para sahabat. Tapi bai'ah tu intra, dalaman, di antara para sahabat yang telah beriman dengan Rasulullah. Bai'ah Ar-Ridwan, ya, maknanya bai'ah perjanjian yang diredai oleh Allah. Ridwan tu maknanya keredaan Allah, ya, yang dibuat di bawah pokok lah, ya. Seperti mana kita tahu dalam suratul Fatah, ya, surah 48 tu, ayat yang ke-18. Cerita tentang bagaimana Allah meredai 1,500 orang para sahabat, ya, atau 1,400 orang sahabat, seperti mana disebut oleh Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya, ya. Jadi itu sangat hebat, ya, ayat 18.
surah 48 suratul Fatah. Ya, Allah redha akan mereka. Ya, cuba kita bayang, sehingga Nabi kata sesiapa yang menyaksikan, maknanya terlibat dalam bai'ah ridwan, mereka la yadkhulun nar, mereka tidak akan masuk neraka. Ya, 1500 orang ni hebat-hebat belakalah. Ya, berjanji dengan Allah, ya, untuk mengambil tindakan kerana mereka dengar Sayyidina Osman telah dibunuh, ya. Tapi sebenarnya Sayyidina Osman tak dibunuh. Kemudian beliau juga, yakni Ali, mengikuti peperangan Khaybar. Peperangan Khaybar ni antara para sahabat dengan orang-orang Yahudi. Khaybar ni nama perkampungan orang Yahudi di utara Madinah. Setelah mereka dihalau keluar daripada Madinah lah, ya. Kalau orang tanya kita, berapa lama orang Yahudi duduk di Madinah bersama Rasulullah? 5 tahun. Mereka duduk 5 tahun, ya. Maknanya Nabi berjiran dengan orang-orang Yahudi selama 5 tahun. Tahun pertama hijrah sampai tahun kelima. Ya, mereka dihalau keluar ataupun dibunuh setelah mereka mengkhianati Nabi dalam peperangan Khandaq tadi. Ya, sebab perang Khandaq, perang yang sangat kritikal juga, sebab Nabi dan para sahabat dikepung, kan? Dikepung, ya. Tetapi jangan kita membayangkan parit ini dibuat di seluruh Madinah, tak mampu nak buat seluruh Madinah. Sebab sebahagian daripada Madinah ditutup, ya, oleh Bukit Uhud. Jadi tak ada orang yang nak buat parit atas Bukit Uhud, tak ada orang berani buat, ya. Jadi oleh kerana itu hanya dibuat di kawasan rendah saja. Kawasan-kawasan tinggi itu tak ada parit, ya. Dan sebahagian daripada perkampungan orang Yahudi yang jaga, ya. Jadi Yahudi telah khianat, dia jemput tentera Quraisy untuk masuk ke Madinah melalui kampung mereka. Itu yang Jibril bagi tahu ke Nabi, maka akhirnya Nabi dan para sahabat, ya, pergi untuk memerangi, ya, Bani Quraizah, dan akhirnya mereka dibunuh sebahagiannya, orang lelaki, perempuan dan kanak-kanak dihalau keluar. Itulah kali terakhir, ya, orang Yahudi tinggal di Madinah. Selepas itu tak ada lagi dah, ya. Kemudian mereka berkampung di Khaybar dan mereka selalu melakukan kejahatan. Ya, banyak para pedagang dan mereka yang bersekutu dengan Rasulullah telah diserang. Ya. Mereka banyak melakukan serangan-serangan hendap lah, ya, hit and run dipanggil, ya, ataupun guerrilla warfare, ya. Kalau dalam konsep militeri dipanggil guerrilla warfare, ya. Guerrilla warfare itu kalau kita biasa tengok cerita Rambo, pernah tengok Rambo, ya. Dia hit and run tu Rambo lah, ya. Sebab Amerika kalah dalam peperangan Vietnam. Yang menang seorang saja, ya, Sylvester Stallone, ya. Dia seorang aja menang, ya. Jadi silap mereka pasal hantar tentera, ya. Patutnya hantar dia seorang cukup, ya. Hantar dia seorang dan hantar Chuck Norris sudah, ya, 2 orang saja, ya. Itu confirm menang. Okey, ya. Dalam peperangan ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa, ya. Dalam peperangan Khaybar ni memang hebat. Sebab dalam perang Khaybar ni lah mula tercetusnya serangan berani mati, yang sekarang ni dipanggil pengebom berani mati. Jadi fatwa para ulama tentang pengebom berani mati yang letak bom kat badan, kemudian masuk dekat supermarket, masuk dekat kawasan pasar, kemudian letupkan diri tu. Jadi fatwa-fatwa tu kebanyakannya ambil daripada peristiwa peperangan Khaybar. Ya. Mungkin kita boleh bayang, kita kata zaman tu dah ada bom ke? Belum, ya, tapi dikiaskan. Sebab oleh kerana orang Yahudi ni kan penakut. Mereka punya kampung dan kota ditutup dengan fortress, ya. Mereka buat kubu yang sangat tinggi. Jadi oleh kerana tu maka para sahabat bila nak masuk dalam kubu tak boleh. Pasal kubu tu memang kokoh, ya. Dia ada tentera dia, ya. Jadi oleh kerana itu susah, ya. Seperti mana kalau kita tengok cerita itulah, ya, cerita Troy, ya, cerita Troy, ya. Kemudian kita tengok cerita kita panggil tu, yang cerita pembebasan Baitul Maqdis, ya, cerita Salahuddin Al-Ayyubi. Apa tajuk dia? Kingdom of Heaven, ya. Kita tengok macam mana Salahuddin Al-Ayyubi nak masuk kan susah, kan? Dia terpaksa pakai yang istilah dia, macam katapul tu, ya, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil manjanik, ya. Katapul tu macam lastik, ya. Jadi ada tentera di situ, dan kemudian mereka gunakan katapul tu pergi ke dekat dengan benteng tu, mereka masuk ke situ dan mereka naik, ya. Dan dia punya replika Rasulullah dan para sahabat ni semua dipamerkan di Mesir, ya. Ada satu dipanggil Military Museum, itu dekat Kak Jas pergi masa ikut saya dulu, ya, kalau ingatlah. Dia panggil Police and Military Museum, kalau ingatlah, ya. Itu cerita lama dah, tahun bila pergi, kan, ya. Jadi dia bagi contoh semua katapul yang digunakan oleh Rasulullah,
replika lah, ya, replika dalam muzium tu. Dia di atas bukit tu, tempat apa kita panggil? Tempat apa, tak ingat nama tempat tu, ya. Lama tak pergi Mesir, tak ingat dah, ya. Di atas bukit tu tempat qal'ah, ya, Citadel Salahuddin punya citadel tu, ya, Citadel Salahuddin, ya, qal'ah di atas bukit tu. Dalam kawasan tu kan ada masjid macam masjid Blue Mosque tu kan. Di kawasan tepi dia tu ada muzium. Dalam tu kalau kita masuk ada replika manjanik, ya, ataupun katapul Rasulullah tadi. Ada 2-3 contoh, ya, dalam tu. Macam Salahuddin Al-Ayyubi ni, kota dia merata Ustaz kat Syria. Betul, dia arahkan. Pasal dia jadi pemerintah. Ya, sebab tu kerajaan Salahuddin Ayyubi dipanggil kerajaan Ayyubiyah. Ayyubiyah ni di Mesir, ya, di Syria, di Jordan, kebanyakan di negeri Syam tu banyak, ya. Dan memang dia sangat berkuasa. Sebab banyak orang ingat Salahuddin Ayyubi ni adalah seorang panglima, ketua panglima tentera perang saja dak, ya. Dia adalah seorang sultan. Sebab tu dipanggil As-Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ya. Dan beliau adalah seorang keturunan raja lah, ya. Dan dia seorang mujahid, ya, orang yang kuat ibadat, ya. Sebab tu kalau kita baca kisah Salahuddin Ayyubi memang sangat memberi kesan kepada kita. Pasal antara kemenangan beliau ialah pada malam dia akan tengok dia punya tentera dia, mana kemah tentera yang menyala lilinnya pada waktu malam, ya. Apa kaitan? Dia akan ronda pada waktu malam. Dan dia akan tengok kemah mana yang menyala dia punya pelita ataupun lilin dia, ya. Kak Jah kata tadi yang menyala tu maknanya Tahajud yang bangun malam beramal. Itu yang dipilih Ustaz kan? maksudnya yang ada lilin tu yang solat tahajud lah. Tak semestinya, tapi itu gambaran yang dipilih. Tanda-tanda, ya. Tanda-tanda. Mana bezalah dengan orang kita Malaysia, sebab kita Malaysia kalau tahajud ditutup lampu. Gelap. Ya. Panggil nyamuk. Macam mana? Jemput nyamuk. Sebab itu di situ pun kita dah dapat belajar tentang fiqah, kan? Kita belajar tentang fiqah. Maksudnya kita kalau solat, kita tak boleh tutup lampu. Pasal salah satu, masuklah sunnah sikit kan. Sebab salah satu daripada apa kita panggil sunat di dalam solat ialah melihat tempat sujud. Sebab bila kita iktidal, ya, bila kita qiyam ataupun iktidal, kita mesti melihat tempat sujud. Dan macam mana kita nak tengok tempat sujud kalau lampu dipadamkan? Ya. Jadi logiknya kat situ saja. Sebab itu mana-mana kemah yang menyala lampunya, maksudnya pelita ataupun lilin, maka itu tanda mereka sedang bertahajud. Jadi kemah-kemah ini akan ditandakan, ya, oleh Salahuddin, ya, oleh pembantu dia. Dan esok dalam peperangan yang tahajud malam itulah akan diletakkan sebagai frontliner, duduk di barisan hadapan sekali, ya. Sebab itulah menang kita kata, ya. Sebab kita kriteria kita untuk letak di barisan hadapan ni lain mungkin, ya. Tapi kualiti Salahuddin Ayyubi yang itu, ya. Jadi berbeza, ya, dengan kita lah. Okey, seterusnya apa lagi? Itu Khaybar. Dalam perang ini beliau menunjukkan aksi yang luar biasa kerana dia dan beberapa orang sahabat diletakkan dalam katapul. Kemudian dilepaskan lastik tu, maka dia dapat masuk ke dalam kota, ya. Sebab kalau lalu darat tak boleh. Maka dia masuk dalam kota. Maknanya macam membunuh diri lah. Sebab dalam kota tu ribuan tentera, ya. Seolah-olah dia menyerah diri, ya. Maka bila dia masuk, dia berjaya membunuh beberapa orang penjaga pintu gerbang, dan akhirnya boleh buka pintu gerbang. Bila dia buka, barulah tentera Islam dapat masuk, ya. Jadi maksudnya macam dia hantar nyawa lah, ya. Dan itulah biasanya yang digunakan sebagai hujah, sebagai dalil oleh para ulama untuk membenarkan pengeboman berani mati, ya. Tetapi itu ketika berhadapan dengan Yahudi saja. Sebab orang-orang Yahudi, kerajaan Israel laknatullah ni, ya, semua budak-budak dan perempuan adalah tentera, ya. Mereka semua dapat latihan tentera, ya. Jadi perempuan pun, budak-budak pun sama. Jadi oleh kerana itu kata para ulama, ya, kalau membunuh mereka itu termasuk membunuh musuh Islam juga, ya, kerana mereka dilatih sebagai tentera. Budak-budak pun dilatih sebagai tentera. Kita pergi Mesir tu tak? Kan budak muda ada yang Dijaga. kita pergi tu. Mhm. Kan kita masuk bawah tu. Ada orang Ya, masa perang dululah, ya. Perang Mesir Israel. Dalam peperangan ini, okey, dia menunjukkan aksi luar biasa. Allah memberikan kemenangan melalui tangannya, ya, dengan izin Allah, ya. Lewat di situ bukan makna lambat, ya. Lewat mana melalui. Dan dalam peperangan ini beliau berhasil menewaskan Mirhab al-Yahudi, ya. Ini tokoh perang orang Yahudi,
Beliau juga turut serta dalam umrah qada. Ya. Jadi ada juga ustaz-ustaz yang sebut haji qada, bukan haji qada umrah qada. Pasal Nabi bermimpi dan mimpi itu datang beberapa kali, maka Nabi ajak para sahabat untuk buat umrah tahun yang ke-6 Hijrah Maksudnya 6 tahun selepas Nabi tak pulang ke Mekah bersama para sahabat. Jadi bila mereka datang kan mereka dihalang. Itu yang jadi bai'atul ridwan tadi Lepas dihalang, maka para sahabat berbai'ah dengan Nabi dan akhirnya berlaku suluh Hudaibiyah. Bila berlaku suluh Hudaibiyah, dalam kandungan suluh kata apa? Nabi dan para sahabat kena balik ke Madinah dulu. Tak boleh buat umrah pada tahun tu. Sedangkan Nabi dan para sahabat sudah berada dalam ihram. Mereka dah pakai ihram dah. Itu yang para sahabat macam apa? Memang sangat tidak puas hatilah. Sehingga bila Nabi suruh mereka tahallul, para sahabat tak mau dengar. Dan Nabi masuk dalam kemah baginda. Dan kita tahu Nabi bila travel mesti bawa isteri. Jadi isteri boleh gunakan ini sebagai hujah lah. Mana kalau suami travel, kita kata Rasulullah sentiasa bawa isteri. Jadi tapi Nabi tak bawa lah semua isteri. Nabi bawa seorang saja. Tapi kalau isteri travel bawa suami pun boleh, tak ada masalah. Dia ada way around boleh. Okey, jadi oleh kerana itu maka yang dibawa oleh Rasulullah pada peristiwa tersebut ialah Ummu Salamah. Ummu Salamah, bukan Hafsah. Ummu Salamah. Jadi Ummu Salamah cadang supaya dia kata Nabi buatlah dulu kan. Bila Nabi dah buat maka jadi akhirnya berlakulah apa yang telah berlaku. Para sahabat pun bersedihlah kerana mereka menganggap telah mengingkari perintah Rasulullah. Jadi mereka datang sekali lagi tahun yang ke-7 Hijrah yang dipanggil sebagai umrah qada. Sebab dah merancang nak buat umrah tapi terhalang, maka mereka boleh tahallul tapi tahun depan kena datang qada. Macam orang pergi haji sama juga. Bila dia terhalang kan. Jadi tahun depan dia punya nama akan duduk dalam senarai menunggu yang paling atas. Sebab tabung haji kena hantar mereka. Pasal haji mereka rosak ataupun haji mereka tidak sempurna ketika mereka pergi pada tahun ini sebagai contoh. Tahun depan dia kena hantarlah sekali lagi. Pada saat itulah Rasulullah berkata kepadanya, anta minni wa ana minka. Anta minni wa ana minka. Anta yakni engkau, wahai Ali, minni daripada aku. Mana sebahagian daripada aku. Wa ana minka dan aku adalah sebahagian daripada kamu. Jadi ada nota kaki di bawah tu, boleh tengok. Jadi maknanya Nabi sebut begitu. Ada pun kisah yang banyak diceritakan oleh para qusas. Qusas ni daripada perkataan kisah lah. Kan orang Melayu guna perkataan kisah. Kisah tu maknanya cerita kan. Jadi kalau banyak dia panggil qasas. Dalam Al-Quran ada surah Al-Qasas. Kalau qusas adalah tukang cerita. Ni zaman zaman jahiliah banyak sebab itu salah satu daripada tuduhan pada Rasulullah pun qusas juga sebab Nabi cerita benda-benda yang orang orang Mekah tak pernah dengar macam kisah syurga neraka, kisah hari kiamat dan sebagainya. Jadi mereka tuduh Nabi juga sebagai seorang daripada qusas. Bahawa beliau pernah bertarung melawan jin di sumur Zatul Ilmi. Sumur adalah telaga ini kisah banyak diceritakan. Sebuah sumur dekat dengan Juhfah. Juhfah adalah salah satu daripada miqat haji. Kalau kita yang datang daripada utara student daripada Mesir ataupun kita daripada Europe kan. Jadi bila kita datang nak buat haji ataupun umrah, kita akan melalui Juhfah. Dengan flight lah. Kalau kita datang daripada Malaysia, kita datang lalu mana kita punya miqat kita? Puan? Miqat kita? Qarnul Manazil. Qarnul Manazil. Ya lam-lam tu kalau kita naik kapal dululah. Datuk nenek kita kan melalui kapal, lalu melalui lautan Hindi sebelum masuk ke dia akan lalu satu kawasan sebelum masuk ke Laut Merah tu dipanggil Ya Lam-lam. Jadi di situlah tempat kita miqat. Tapi kalau orang daripada utara, maka miqat mereka adalah di Juhfah. Tetapi kalau darat, miqat mereka bukan di Juhfah sekarang. Sebab Arab Saudi dah tukar dia punya miqat ini. Dia panggil Raghib. Dia punya tempat yang baru ialah Raghib. Kerana apa? Kerana Juhfah ini sudah menjadi kawasan wabak penyakit. Banyak nyamuk ke situ. Jadi tak ada orang berani nak lalu kawasan tu sebab takut kena sakit. Apa sebab kawasan tu wabak? Sebab Nabi yang doakan. Sebab tu saya kata, tuan-tuan dan puan-puan, kalau
belum habis Ar-Rahiqul Maktum memang kena baca. Pasal banyak kisah-kisah, sebab bila kita belajar tentang sirah para sahabat, dia semua flashback je. Saya akan flashback semua, ya. Akan cerita balik. Nanti tuan-tuan dan puan-puan akan lost nanti, ya. Banyak tak dapat, ya. Jadi oleh kerana itu, maka memang, ya, saya nak kena cerita juga sikit-sikit, ya. Jadi balik pada cerita Juhfah, saya kena bagi tahulah, ya. Kerana ketika Nabi dan para sahabat sampai di Madinah, Madinah tidak sesuai untuk orang Mekah. Sebab itu para sahabat, antaranya Abu Bakar dan Bilal bin Rabah, mereka demam. Ya, bila mereka sampai di Madinah, mereka demam. Kerana cuaca Madinah tak bagus. Ya, asal-asalnya. Sekarang ni memang kita suka pergi Madinah. Ya, cuba tanya siapa-siapa je, suka duduk Mekah ke Madinah? Kalau dari segi pahala, suka duduk Madinah, suka duduk Mekah lah kan? Pahalanya banyak, ya. Tapi kalau dari segi keselesaan, ya, hotel dekat kan? Hotel dekat belaka, ya. Hotel Oberoi ke, hotel apa kita panggil, ya. Apa lagi hotel duduk situ, ya. Hilton ke, Movenpick ke, semua duduk. Paling jauh pun 20 meter lah kita kata, ya. 20 meter ataupun 30 meter, ya. Itu paling jauh. Tapi Mekah memang bermeter-meter lah, ya. Memang jauh-jauh, ya. Jadi apa kita panggil, bila Nabi dan para sahabat sampai, ramai yang tak sihat, ya, maka Aisyah bagi tahu ke Nabi, ya. Ini ada dalam Ar-Rahiqul Maktum, ya. Cerita dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari pun ada cerita bagaimana Aisyah bagi tahu pada Rasulullah bapa dia dan Bilal bin Rabah tak sihat. Maka Nabi ajarkan satu doa, ya, kepada Aisyah. Nanti Aisyah bila pergi jumpa bapa dia, Aisyah ajarkan doa tu, ya. Jadi antara kandungan doa tu, di hujung tu ialah Nabi minta supaya wabak penyakit ataupun demam panas di Madinah dipindahkan oleh Allah ke Juhfah, ya. Jadi dalam doa tu apa antaranya, Nabi kata, Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah au asyad. Ya Allah, jadikanlah Madinah ni tempat yang kami suka, ya. Allahumma habib ilainal Madinah. Pasal bila para sahabat hijrah ke Madinah, mereka teringat Mekah. Memang mereka teringat Mekah. Jadi rindulah, ya. Rindu dan sebagainya lah, ya. Kemudian sakit, cuaca pula tak baik, ya, demam panas. Maka Nabi ajar doa, Allahumma habib ilainal Madinah, ya. Allahumma habib ilainal Madinah. Ya Allah, datangkanlah rasa cinta kami kepada Madinah, ya. Allahumma habib ilainal Madinah ka hubbina Makkah, seperti mana cinta kami kepada Mekah. Au asyad, ataupun lebih hebat lagi, ya. Kemudian apa lagi doa dia, ada panjanglah, ya. Wasahihu maknanya sihatkanlah, ya, keadaan dia. Tapi di hujung tu Nabi sebut wanqul al-humma ila Juhfah, ya, dan pindahkanlah demam panas ini ke Juhfah. Jadi Juhfah jadi tempat wabak. Sebab itu kerajaan Saudi dia pindahkan mikot darat daripada Juhfah ke Raghib tadi. Tapi kalau udara tak ada masalah. Udara boleh. Pasal kita lalu kawasan ruang udara je, ya. Jadi sebab apa? Sebab tak ada orang yang masuk ke Mekah Madinah tanpa niat ihram, tak boleh, ya. Semua orang kena masuk kawasan tanah haram ni dengan niat ihram. Melainkan penduduk Mekah tu lainlah, ya. Tapi kalau kita yang datang mesti dengan niat ihram. Walaupun perempuan yang uzur kan, perempuan uzur pun haid dan nifas mesti niat ihram juga, ya. Itu yang diajar oleh Nabi. Sebagai bukti ialah kes Asma binti Umais, isteri Abu Bakar, yang melahirkan anak, ya, ketika sampai di mana? Di Bir Ali. Bila sampai di Bir Ali, dia bersalin. Kemudian Abu Bakar tanya pada Nabi, macam mana ni, nak hantar balik ke Madinah ke nak terus masuk Mekah? Kata Nabi, suruh dia mandi, bersihkan pakaian, pakai pakaian bersih, niat ihram, masuk Mekah. Jadi maknanya kalau perempuan nifas pun kena niat ihram, perempuan haid lagilah kena niat ihram, ya. Itu dia punya hujah dia berdasar kepada riwayat Al-Imam Al-Bukhari tadi. Okey, seterusnya apa lagi, ya. Tapi perempuan dan tuan-tuan, kalau ada soalan tolong tanya, ya. Hentikan saya, insya-Allah kita ulang balik ataupun kita bincang. Ada soalan setakat ni? Soalan? Tak ada, ya. Tak ada soalan tu maknanya faham, ya, ataupun macam mana? Ya. Sebab saya takut saya syok sendiri je, ya. Semua pelajar faham, semua okey. Okey, alhamdulillah. Okey ustaz, ya. Good, very good, ya. Excellent, ya. Tapi nanti perempuan tak faham, ya. Jadi itu cerita Qusas, ya, yang masa jahiliah pun orang duk sebut, ya. Qusas ni kebanyakannya bukan Islam lah. Mereka duk sebut Ali ni sampai lawan dengan jin. Ali ni, ya. Jadi tak pelik lah kalau semua orang jadikan bahan-bahan produk jualan tu semua kait dengan Ali, ya. Tak ada Omar. Patutnya Omar lagi hebat kan? Semua jadi Ali je, ya.
Ya, betul ya. Jadi Juhfah adalah kisah yang tidak ada asal usul. Ni semua pembohong kita kata ya. Ni orang Syiah sukalah macam ni ya. Lebih-lebih lagi kalau dia tahu Ali yang terlibat. Kisah ini termasuk kisah yang diada-adakan oleh orang-orang jahil dan tukang cerita. Jangan terpedaya. Ali juga mengikuti penaklukan kota Mekah ya. Penaklukan kota Mekah dipanggil apa? Fatahu Makkah ya. Fatahu Makkah ya. Bukan Fatahul Makkah ya, jangan ya. Fatahu. Sebab Mekah tak ada alif lam depan. Mekah tidak ada alif lam di depan. Ya? Saya dah ceritakan kisah seorang pelajar kan. Kisah seorang pelajar, dia belajar di Mekah. Dulu kan di bukit-bukit. Kat Mekah tu kan banyak pondok-pondok ya. Tuan-tuan guru daripada Thailand ya. Dia orang mengajar di pondok-pondok ni. Orang petani. Kita panggil baba lah ya. Baba ni maknanya tuan guru daripada petani lah. Jadi student ni pun belajar situ. Jadi entah macam mana sebab dia tak pernah ziarah Rasulullah lagi. Maknanya dia tak pernah pergi Madinah. Maka bila weekend tu dia minta cuti daripada guru dia tadilah ya. Dia kata, "Baba, saya nak nak pergi ziarah Rasulullah di Madinah lah, nak pergi Masjid Nabawi." Baba ni kata, "Okeylah, tak apalah ya." Jadi budak ni kata, "Baba ada nak pesan apa-apa ke?" Ya. Insya-Allah pagi besok saya akan bertolak ya, minal Makkah ila Madinah, dia kata ya, minal Makkah ila Madinah. Dah salah lah tu ya, memang salah lah ya. Jadi baba tu kata, "Ginilah, saya nak pesan satu je ya." Dia kata, "Tolong bawa alif lam daripada Mekah ya, bawa ke, hantar balik ke Madinah," dia kata ya. Jadi budak ni tahulah dia dah buat silap ya, sebab dia kata minal Mekah kan, Mekah tak ada al ya. Bawa alif lam di Mekah tu pergi hantar balik ke Madinah, dia kata ya. Jadi itu cara dia nak mengajar ya. Dia nak mengajar bahawasanya Mekah jangan letak alif lam. Jangan letak al Makkah, jangan, salah tu ya. Mekah tak ada alif lam ya, tapi dia nama khas ya. Dia proper noun ya. Kemudian Madinah mesti ada alif lam. Kalau Madinah tidak ada alif lam, itu mana-mana tempat saja. Sebab Madinah makna bandar. Ya, Putrajaya pun Madinah. Ya, sebab tu kalau orang kata ni nak siap nak pergi mana ni? Saya insya-Allah pagi besok nak ke Madinah, dia kata. Oh, ya. Dia pun minta pesan, kita kata saya nak pergi Madinah, Putrajaya ya. Bukan Al-Madinah, Al-Munawwarah sana. Okey, seterusnya penaklukan Mekah, Fatuh Mekah, peperangan Hunain. Peperangan Hunain ini berlaku selepas peperangan pembukaan kota Mekah ya. Dan At-Taif. Taif ni sentiasa menjadi ingatan kita lah ya, tempat Rasulullah dibaling batu ya. Nabi berdakwah ya. Dahlah dakwah Nabi ditolak, dibaling dengan batu, berdarah-darah Nabi ya. Jadi beliau berperang dengan gagah berani, lalu beliau berumrah bersama Rasulullah dari Al-Ji'ranah ya. Jadi Nabi berapa kali dalam sepanjang hidup Nabi, berapa kali Nabi haji, perempuan? Sekali ya, Nabi haji sekali. Nabi umrah berapa kali? Nabi umrah 4 kali. Sebut kan? Masa bila? Yang pertama? Masa haji. Masa haji Nabi buat umrah ke? Masa haji Nabi buat umrah ke? Masa kursus umrah dulu, Ustaz cakap apa? Masa kursus umrah dulu. Ya. Sebab Nabi buat haji kiran ya. Jadi maknanya dia dah 2 in 1 ya. Banyak pendapat yang mengatakan Nabi buat haji kiran. Walaupun dalam fiqh Syafi'i banyak yang kata Nabi buat haji ifrad ya. Jadi sebab tu dalam fiqh Syafi'i haji yang afdal ialah ifrad. Ya, haji yang afdal ialah ifrad. Cuma bagi ulama-ulama hadis dia menganggap haji yang afdal ialah tamattu'. Tamattu'. Sebab apa? Sebab walaupun Nabi buat ifrad tetapi Nabi suruh para sahabat buat tamattu'. Ya. Jadi oleh kerana itu walaupun yang terbaik ikut macam Nabi, itu kalau Nabi tak tambah. Maksudnya kalau Nabi kata ikut macam aku ya, Nabi kata. Tapi dalam kes tu Nabi walaupun Nabi buat ifrad tapi Nabi bagi tahu pada para sahabat dan majoriti sahabat buat tamattu'. Oleh kerana itu Imam Ahmad ya dan para ulama hadis menganggap tamattu' lah yang afdal berbanding ifrad ya. Tetapi tadilah ya, oleh kerana dalam kisah haji Nabi tu tak ada pula dengar kata Nabi buat umrah, maka mereka berpendapat haji Nabi ialah haji kiran. Ya, sebab yang buat umrah adalah Aisyah. Aisyah yang buat umrah kan? Ya, tu cerita panjanglah. Jadi mudah ceritanya, Nabi mula-mula nak pergi umrah tahun yang ke-6 tadilah, yang tak jadi tadi, yang terhalang. Ya, kali pertama nak pergi, ya, tapi tak jadi. Kali yang kedua Nabi buat umrah qada. Kan? Umrah qada setahun lepas tu. Ya. Kali yang ketiga ialah Ji'ranah. Ya, sebab itu bagi orang perempuan kalau dia nak buat umrah, umrahnya afdal daripada tan'im. Tapi bagi orang lelaki, afdalnya bukan tan'im.
Pasal Nabi tak pernah buat umrah daripada Tan'im. Betul tak? Ya? Saya tak pastilah perempuan ikut kursus umrah dengan haji macam mana kan. Tapi Nabi buat umrah, ya, sama ada kalau yang jelas ni ialah daripada Ji'ranah. Ya, sebab tu bagi orang lelaki afdal Ji'ranah. Rasulullah balik daripada Taif. Selepas ini itu waktu dia tengok, ya, penaklukan kota Mekah, lepas tu peperangan Hunain dan At-Taif, balik pada perang tersebut Nabi lalu Ji'ranah. Dan Nabi buat umrah dari situ. Jadi maksudnya tidaklah salah kalau kita nak lalu Tan'im. Sebab kalau Nabi datang daripada Madinah, memang Nabi lalu Tan'im. Ya, macam kita sekarang lah. Sebab highway Mekah Madinah tu memang dia punya entrance tu memang Tan'im. Ya. Tetapi Nabi tidak mikot di Tan'im. Nabi kan mikot di Bir Ali. Betul tak? Nabi mikot di Bir Ali. Jadi maksudnya kita kena betulkan. Ya. Kalau orang perempuan dia nak buat umrah, afdalnya Tan'im. Tetapi dia tak boleh pergi seorang. Tak boleh pergi seorang kan? Mestilah pergi dengan mahram dia. Seperti mana Aisyah, ketika Nabi tak boleh nak temankan Aisyah, Nabi suruh abang Aisyah, Abdul Rahman nama dia, Abdul Rahman bin Abu Bakar, untuk temankan Aisyah. Tapi tak ada pula cerita Abdul Rahman pun buat ihram sekali. Tak ada cerita. Ya. Dan tapi para ulama pun sebut juga, ya, tak ada juga cerita kita kata yang Abdul Rahman tak buat. Ya, tak ada orang yang mengfikan. Jadi yang itu tu susah juga nak sebut, ya. Jadi kita sebut begini saja. Kalaulah kata Abdul Rahman buat umrah, maka dia buat umrah itu kerana dia menemankan Aisyah, ya. Tak bolehlah Aisyah pergi Tan'im, dia pergi Ji'ranah. Tapi kalau lelaki saja, ya, all man punya umrah, ya, dia nak sewa satu teksi ke, maka dia pergi Ji'ranah yang afdal. Jadi kalau orang perempuan, oleh kerana suami dia nak pergi Ji'ranah, maka dia ikut suami dia. Ya, dia tak dapat afdal Tan'im, tapi dia dapat pahala ikut suami lah. Ya, Allah bagi yang lain lah pula. Ya, sebab manusia dalam kehidupan dia jarang boleh dapat dua-dua ataupun semua dalam kehidupan kita. Ya, jadi macam tadilah, ya, dalam kehidupan ni memang manusia tak boleh dapat semua benda. Ya, sebahagian yang kita nak kita dapat, sebahagian lagi kita tak dapat. Ya, kalau nak dapat semua yang sempurna itu di syurga besok. Ya, kita nak isteri yang macam ni kan, isteri pula nak suami yang macam ni. Daripada 5 kriteria yang kita nak tu mungkin 1 je dapat. Ya, kita nak yang handsome, ya, tak dapat yang handsome, tapi dia beriman. Ya, dan dia rajin datang kelas sirah, rajin kan, ya. Kelas fiqh, kelas apa dia rajin, ya. Jadi suami yang bagus kan. Macam mana? Akhlak dia bagus. Ya. Walaupun mulut dia bising sikit, ya, mulut dia laser sikit, ya. Tapi macam tadilah, ya, kita kata ada benda yang kita dapat, ada benda yang tak dapat, nak buat macam mana, ya. Okey, seterusnya apa lagi di situ? Rasulullah, ya, berangkat ke Tabuk. Ini tadi perang Tabuk, ya, yang berlaku pada musim panas. Beliau mengangkatnya sebagai pengganti beliau di Madinah. Inilah sebab mengapa Ali tak pergi perang Tabuk. Kerana ketika Nabi pergi, pada masa itu Nabi melantik Ali untuk menjadi ketua, ya, pengganti Rasulullah, ya. Dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau membiarkan aku bersama kaum wanita dan anak-anak?" Ya. Ini orang yang tak sokong Ali, dia kata, "Tengok, ya, tengok dalam perang Tabuk, Ali, Nabi tak bagi dia pergi. Nabi biarkan dia duduk bersama perempuan dan anak-anak. Inilah kedudukan Ali, rendah," dia kata, ya. Jadi ada je hujah. Rasulullah berkata kepadanya, ini menarik, cuba tuan-tuan dan puan-puan tengok, ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah kata, "Ala tardo," ya. Tidakkah kamu redha? Kata, tidakkah kamu suka kan? Antakuna minni bimanzilati Harun min Musa. Ya. Ali, engkau tak suka ke kalau kedudukan kau jadi seperti mana Nabi Harun dengan Nabi Musa? Sebab ketika Nabi Musa pergi bermunajat yang 40 malam kan, Nabi Musa bertemu dengan Allah itu, kan Harun tak pergi. Sedangkan Nabi Musa bawa semua orang yang beriman saja. Bani Israel ni ratusan ribu yang ada di Sinai itu, di Sinai. Tapi yang dibawa tak ramai. Ya, ada riwayat kata 40 orang saja. Dan salah seorang daripada 40 tu bukan Nabi Harun. Jadi seolah-olah Nabi Harun ni tak hebatlah. Ya, pasal apa Nabi Harun tak pergi? Tak, bukan sebab macam tu. Sebab kalau yang baik-baik pergi, siapa pula nak jaga yang samsing-samsing ni, ya? Yang jahat-jahat ni, dah tentulah Nabi Harun kena tinggal. Jadi begitu juga kata Rasulullah, "Ala tarda ya Ali." Wahai Ali, engkau tak reda ke kalau kedudukan kau? Kedudukan dalam bahasa Arab manzilah dia panggil. Manzilah, ya. Jadi manzilah tu makna kedudukan, ya.
manzilati Harun min Musa, ya, seperti mana kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa, illa annahu la nabiyya ba'di. Ni yang cantik ni, ya. Ini juga hujah mengatakan lepas Nabi Muhammad tidak ada nabi lagi. Pasal Nabi dah sebut dah, ya. Dia kata engkau tak mahu ke kedudukan kau ni seperti mana kedudukan Harun dengan Musa, melainkan bahawasanya selepas daripada aku tak ada nabi lagi. Sebab apa? Sebab Musa dengan Harun dua-dua nabi, ya. Tapi Nabi Muhammad dengan dengan Ali bukan nabi. Tapi orang Syiah dia potong hadis yang belakang ni. Ya. Yang belakang tu, yang illa tu dia tak masukkan. Ini kita kata jenayah akademik tu, ya. Macam ayat Quran kita tak boleh baca separuh. Ya. Sebab kita kena berhenti pada wakafnya, ya. Kalau kita berhenti pada tempat yang sepatutnya, berdosa kita. Terutamanya kerana mengubah apa kita panggil tempat, ya, mengubah maksud. Ya. Jadi apabila dia baca seperti mana kedudukan Harun dengan Musa, dia berhenti, memanglah, ya. Sebab tu orang kata Ali adalah nabi, ya, bukan nabi saja, ya. Ciri-ciri ketuhanan ada dalam Ali tu. Pasal apa? Sebab nabi yang puji dia, ya. Hadis pula kita kata hadis sahih pula, ya. Jadi oleh kerana tu maka kedudukan Ali menjadi lebih tinggi, ya. Tapi kena baca belakang tu, kerana nabi, kerana Ali walaupun dia hebat tapi dia bukan nabi, ya. Dia memang hebat, kedudukan dia hebat. Kalau tidak, takkanlah Rasulullah kahwinkan dia dengan Fatimah, kan? Ya. Sedangkan sahabat-sahabat lain ni menunggu peluang untuk jadi ahlul bait Rasulullah, ya. Rasulullah mengutus Ali sebagai amir dan seorang hakim di sini maknanya qadi, ya. Sebab dalam bahasa Arab hakim tu adalah pemerintah. Ya. Hakim adalah pemerintah. Ya. Dalam bahasa Arab kita sebut sikit, ya. Hakim, ya. Hakimun. Hakim ni ialah ruler. Ya. Dia adalah pemerintah. Ya. Kemudian dalam bahasa Arab juga ada perkataan hakim, ada perkataan, ya, hakim. Ya, hakimun. Hakimun inilah yang bijaksana tu. Ya, yang kata Luqman tu, kan? Luqman tu, Luqman, ya, Al-Hakim, ya. Ini yang nombor 2 ni. Bukan nombor 1. Nombor 1 hakim itu adalah pemerintah, ya, ruler, ya. Kemudian kita ada perkataan apa tadi? Ya. Kita ada perkataan qadi, ya, qadi, al-qadi, ya. Ada al depan. Al-qadi. Qadi inilah yang kita panggil judge. Ya. Qadi, al-qadi itu adalah judge. Jadi bila kita sebut, ya, yang penuh kebijaksanaan. Sebab dia kan kata-kata Allah, kan, kalam Allah. Ya, maknanya penuh kebijaksanaan dalam Quran tu. Cerita dia, susunan, kan? Kita tengok susunan cerita, plot-plot cerita dia, ya. Jadi oleh kerana itu Quran disebut sebagai Al-Quranil Hakim, boleh juga. Sebab Quran ni macam-macam. Al-Quranil Karim tu biasa, kan? Quran yang maha mulia. Ya, Al-Quranil Majid boleh juga, yang mulia juga. Al-Quranil Aziz boleh juga, ya. Jadi banyak dia punya sifat yang boleh kita gandingkan kepada Quran. Quran dan, ya, Al-Hakim tu apa dia? Kemungkinan kena tengok tafsir lah, ya. Salah satu maknanya kemungkinan sunnah Rasulullah. Maknanya hadis-hadis, ya, yang menafsirkan ayat-ayat tadi. Sebab tu salah satu daripada makna dia. Memang kena tengok tafsir dan ayat berapa, surah berapa, kan. Tapi salah satu makna yang itulah. Sebab dia kena ganding. Quran mesti ganding dengan penafsiran dia. Nabi-nabi sebelum Rasulullah. Penafsiran dia lah. Ya. Adakah ia merujuk pada sunnah-sunnah? Wallahu alam lah, kita tak berani nak sebut, kan. Adakah ia merujuk pada apa, kan? Adakah merujuk pada apa? Wal Hakim juga. Wal Hakim juga, ya. Kena tengok tafsir lah, ya. Kemungkinan ada makna-makna tu. Adakah ia merujuk pada suhuf? Macam Nabi Musa, selain daripada Taurat, Nabi Musa juga dapat suhuf. Suhuf Musa, kan? Macam Nabi Ibrahim tak dapat kitab, dapat suhuf saja. Jadi adakah suhuf itu penjelas kepada Taurat? Wallahu alam, kita tak tahulah, ya. Okey, itu, ya. Saya selalu ditanya tentang ayat-ayat manzil. Saya tak faham. Ayat manzil tu himpunan tu. Adalah kitab tu, kan? Kan kita manzil tu, kan? Dia dah himpun ayat-ayat tertentu yang dijadikan sebagai amalan lah.
Dan biasa disebut khasiat-khasiat. Kalau baca surah ni ayat berapa, ini khasiat dia. Kalau ada nas ataupun dalilnya bolehlah. Tapi kalau tak ada tu nanti dululah. Sebab yang bagi tahu tentang fadilat ni kan Allah dan Rasul. Ya, fadilat ni bukan kita yang bagi. Fadilat ni kan Allah dan Rasul. Khasiat ni lebih kepada macam buah-buahan, ya, makanan-makanan tu kita kata makanlah benda ni, dia ada khasiat dia. Ya, tapi bukan fadilat dia. Fadilat ni kelebihan dan keutamaan. Itu biasa ayat-ayat Quran lah. Kita kata ayat suratul Fatihah. Orang kata suratul Fatihah sebagai ayat syifa kan? Memang betul. Kisah Abdullah bin Mas'ud kan? Yang bila dia bacakan kepada ketua kampung yang kena sengat tadi, dengan izin Allah sembuh. Jadi ada ayat-ayat Quran yang dipanggil ruqyah kan? Ayat-ayat penawar, ya, dan sebagainya. Jadi macam tadilah. Cuma kena cek lah dia punya sumber tadi, ya. Adakah memang betul Nabi sebut surah ni memang ada fadilat, ada kelebihan. Macam suratul Muluk kan? Suratul Muluk, ya. Orang yang baca nanti dia akan jadi sebagai apa kita panggil? Ataupun penjaga kan? Penjaga pada dia, ya. Penghalang dia daripada azab kubur sebagai contoh kan? Jadi kalau hadisnya sahih kita terimalah, ya. Kalau tidak nanti dululah. Ya. Kita baca benda yang dah pasti. Ya, kita yang dah pasti. Itu yang lebih baik. Banyak ditanya tentang ayat manzil. Saya tak apa nak tanya. Tak pasal masyarakat tradisional orang kampung kita memang selalu begitu, ya. Dulu memang dijual, ya. Memang dijual di kedai-kedai, ya. Jadi baca ni ayat ni jadi amalan. Ya. Tapi macam tadilah, kalau kata tak ada apa-apa kelebihan yang Nabi sebut pun tetap dapat pahala juga, kan? Cuma kita pilih, ya. Macam kuliah saya malam tadi di Masjid Damansara Damai, dia tanya tentang apa kita panggil, kan banyak kadang-kadang orang histeria kan, budak-budak sekolah, ya, mengamuk dan sebagainya kan. Jadi dia tanya ada tak ayat khusus. Jadi bila saya fikir-fikir tu, saya kata kemungkinan ada, ya. Ayat yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika menenangkan Sayyidina Umar. Kan bila Rasulullah wafat, Umar kan dia tak boleh terima Rasulullah ni kan. Dia kata siapa man qala anna Muhammadan qad mata, ni dia kata ni pedang ni. Siapa yang kata Muhammad mati, ni pedang ni, ya. Jadi orang takut dengan dia. Jadi apabila orang tak boleh nak kontrol dia, orang panggil Abu Bakar lah. Abu Bakar pun datang, sebab Abu Bakar masa tu kan duduk di luar kawasan Masjid Nabawi. Jadi dia datang jumpa, masuk rumah Aisyah, memang dia kata memang Rasulullah dah wafat. Bila dia keluar, dia tengok Omar mengamuk. Omar pula ada dua manusia yang dia respect. Yang pertama Hamzah. Tapi Hamzah dah syahid dalam perang Uhud. Dia memang respect dengan Hamzah. Nombor dua yang dia respect ialah Abu Bakar. Bila nampak Abu Bakar, dia dah down lah sikit kan. Lepas tu bila Abu Bakar tengok, Abu Bakar tak tanya ni apa hal ni. Abu Bakar tak tanya. Abu Bakar tu baca ayat 144 surah Ali Imran. Ya, surah Ali Imran ayat 144. Ya, surah Ali Imran surah yang ketiga, juzuk yang keempat ayat 144. Ya, tu senang ingat. Jadi apa? Wa ma Muhammadun illa rasulun. Kita dah baca masa Sayyidina Umar ni dalam kitab ni. Ya. Yalah, nampak sangat perempuan tak buat ulang kaji, ya. Jadi cerita tentang Umar, tengok balik cerita Umar, ada kisah Abu Bakar baca ayat 144, Umar jadi tenang. Lepas dia punya pedang daripada tangan dia. Kata Umar, ya, dia kata aku hafal ayat ni, tetapi seolah-olah aku tidak pernah mendengarnya. Sebab ayat tu kata wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Sambung dia, ya. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu dan meninggal sebelum Nabi Muhammad rasul-rasul, ya, melainkan Nabi Isa saja. Itu pun kalau ikut Syekh Imran Hussein, Syekh Imran Hussein bekas khatib di PBB, ya. Tapi dia sekarang tak boleh masuk US lah, ya. Dia memang senarai paling atas lah, ya. Yang memang wanted kita kata, ya, dead or alive, ya, di US, tak boleh masuk US. Jadi dia menulis, ya, dalam cerita Nabi Isa, pandangan dia lah, ya. Dia kata Nabi Isa memang telah meninggal dunia. Ini pandangan dia, ya. Tapi pandangan dia ni ambil pada pandangan para ulama silam juga. Jadi dia kata Nabi Isa memang telah dibunuh, memang telah disalib. Tetapi Allah hidupkan balik dan Allah angkat dia ke langit. Itu pandangan dia, ya. Seperti mana kalau tuan-tuan tengok dalam perbincangan ulama tafsir ni, Al-Imam At-Tabari sebagai contoh, ya. Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, dia kata walaupun orang menolak bahawasanya nabi-nabi ni semua lelaki, tetapi dia kata salah seorang, ya, nabi yang dilantik oleh Allah ialah seorang wanita, namanya Maryam alaihissalam, ya.
Sebab ketika Jibril datang jumpa Maryam, nak bagi tahu, Maryam kau akan mengandung kan? Dan dengan kehendak Allah kau akan mengandung dan melahirkan Isa nantilah, ya. Ketika Jibril datang bercakap dengan Maryam, Jibril datang tanpa perantaraan. Mana Jibril datang terus bercakap direct dengan Maryam. Dan cuba tengok semua perkataan-perkataan Allah telah memilih, ya, wastafaha ala nisa'il alamin, ya, dalam Quran sebut Allah lantik, Allah pilih Maryam ni berbanding dengan semua perempuan-perempuan dalam dunia ni. Ya, ala nisa'il alamin. Nisa, wanita-wanita, ala alamin, seluruh alam. Sebab itu dalam Quran, walaupun Khadijah ni hebat, tapi nama Khadijah tak ada dalam Quran. Ya. Hebat Asiyah, cerita Asiyah ada, ya. Tetapi tak ada surah Asiyah dalam Quran, tak ada surah Fatimah. Tapi surah Maryam cuba tengok. Ya. Seorang aja perempuan yang dijadikan sebagai nama surah kan dalam Quran. Ya. Jadi kata Ibnu Hazmin memang tak syak lagi Maryam itu adalah seorang nabi. Ya. Yang sebut tu bukan ulama moden, ulama silam. Imam At-Tabari yang sebut. Imam At-Tabari itulah sumber utama Ibnu Katsir ketika menulis kitab dia. Jadi maknanya kita tak boleh nak tolak juga. Cuma pandangan ni pandangan minoriti. Ya, saya sebut pasal perempuan, tuan-tuan perempuan ni orang mengaji. Ya. Kalau tempat-tempat yang orang tak mengaji, saya pun tak berani nak sebut. Ya. Kan dia kata ni satu lagi ajaran sesat, dia kata kan. Ya. Sesat silat datang pula jaya tangkap pula nanti, ya. Elok-elok saya dapat tauliah kan kena tarik pula kan. Sebab bawa ajaran sesat, ya. Tapi maknanya ulama memang sebut. Bila kita tengok balik khazanah ulama-ulama tulis kitab tafsir memang disebut, tapi itu pandangan minoriti. Majoriti kata tak. Ya, majoriti kata tidak ada wanita yang menjadi, sebab jawapannya mudah aja, ya, yang menolak tadi. Sebab pada malam Nabi menjadi imam ketika Isra' dan Mi'raj, kan sebelum Nabi naik ke langit, Nabi mengimamkan 124,000, ya, nabi-nabi dan 70,000 malaikat, ya. Tak ada pula yang sebut Maryam datang pada malam tu. Sebab kalau Maryam tu nabi, dah tentulah kan? Dah tentulah disebut, ya. Tak ada pula sebut. Jadi wallah alam, kita pun tak berani nak tolak, ya. Yang mana? Dah tentulah obvious benda tu kan. Benda tu obvious, ya. Jadi benda tu mestilah disebut termasuk Maryam ke kan? Tapi tak ada pula sebut begitu. Tapi kita tak boleh nak nafikan juga. Sebab para ulama ni dia ada hujah juga berdasar kepada ayat-ayat tadi. Ya, dia ada hujah dia. Sebab dia kata Maryam ni, cuba tengok keistimewaan dia. Sebab itu bila Nabi Zakaria masuk ke mihrab kan? Nabi Zakaria masuk ke mihrab, surah Ali Imran tu kan? Masuk mihrab dia kata, tengok ada buah-buah musim panas, ya. Dia panggil out of season fruit dia panggil, ya. Musim panas, musim sejuk tiba-tiba ada buah temikai. Musim sejuk contohlah kan, buah temikai. Zakaria kata, min aina laki hazan ni, daripada mana dapat ni? Ya, kata hazamin daripada Rabb, ni daripada Allah. Ni daripada Allah. Ya. Nabi Zakaria pada masa tu dia tahu, ni Maryam ni bukan sebarang orang. Ya. Sebab itu dia takut sesuatu berlaku pada Maryam, maka dia buat satu mihrab. Ya, satu mihrab tempat ibadat untuk Maryam khusus pada waktu siang saja. Tapi Maryam tidak tidur di Masjid Aqsa pada waktu malam. Ya. Pada waktu malam dia bawa Maryam balik ke rumah dia, sebab isteri Nabi Zakaria, Aliasabes tu adalah ibu mak saudara pada Maryam. Ya. Menarik dia punya cerita tu, ya. Jadi itu salah satu benda yang kajian saya jugalah, ya. Cuma tak ada keluar buku lagi lah, ya. Tapi insya-Allah, ya, sangat boleh kongsilah, ya, seperti mana kita kaji tentang Nabi Musa, ya, dan keluarga tu. Memang sangat menariklah. Abdullah Yasin dia buat terjemahan dalam segi kan, memang sedap sangat. Cerita tentang Maryam, ya. Tapi macam tadilah, ya. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul ni memang lagi banyak kita kaji, lagi banyak benda kita dapat. Ya, dia tidak akan berakhirlah perbincangan dia. Sebab, ya, kalau ia datang dari Al-Quran, memang Quran ni ilmu yang tidak pernah bertepi lah. Ya. Dia takkan habis. Memang sentiasa ada saja benda baru yang kita akan perolehi. Tapi saya sebut pada tuan-tuan dan perempuan tu sebagai, apa kita panggil, ya, pengetahuan supaya nanti bila orang cerita tentang Nabi perempuan, kita tak boleh terkejut sangat. Kita kata, ini mana ajaran tak pernah dengar pula. Ya. Para ulama silam dah sebut. Tapi minoriti lah, ya. Tapi minoriti pun Imam At-Tabari itu bukan sebarangan orang, ya. Itu imam besar dalam mazhab, dalam apa? Dia ada mazhab dia. Dulu ada mazhab Imam At-Tabari, tapi dia tak ada pengikut. Maka akhirnya dia berakhirlah, ya. Tapi kitab-kitab besar, kitab tafsir, ya. Sebab tu kita tengok yang Darussalam punya terbitan kan? Apa ni? Darussalam The Noble Quran. Terjemahan Darussalam dalam Inggeris tu, The Noble Quran. The Noble Quran dia pakai 3 rujukan je. Ibnu Katsir, Al-Qurtubi, At-Tabari.
Ya, tiga-tiga. Dan dia punya footnote kebanyakannya semua Sahih Al-Bukhari. Ya, itu antara terjemahan Quran yang saya ingat one of the best lah kot, ya, available in the market, ya. Sebab bahasa dia lebih mudah. Kalau banding dengan bahasa Yusuf Ali agak apa kita panggil? Ya. Memanglah, ya. Dia hidup zaman bila kan, ya. Agak flowery sikitlah kita kata, ya. Berbunga-bunga, ya. Okey, sikit lagi, ya, sebelum kita tamatkan. Kemudian apa lagi? Itu peristiwa penting, ya, tuan-tuan ingatlah, ya. Bila orang tanya Ali tak pergi perang Tabuk, kita kena jawab, ya, kerana Ali menggantikan tempat Rasulullah sebagai pemimpin Madinah. Malah Rasulullah kata, tidakkah kamu redha, kamu suka, ya, kalau kedudukan kamu adalah seperti mana kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa, ya, memang hebat. Yang beza satu je. Nabi Harun Nabi, Ali bukan Nabi. Itu saja beza dia, ya. Tetapi benda-benda pelik yang berlaku pada zaman Nabi silam, maksudnya mukjizat, dia boleh berlaku pada zaman para sahabat dan zaman kita boleh. Ya. Selalu contoh yang saya bagi ialah kalau Nabi Ibrahim dibakar, ya, hidup-hidup oleh siapa? Siapa raja pada masa itu? Siapa nama raja pada masa itu? Namrud atau Nimrud, ya. Namrud atau Nimrud, ya. Dua-dua boleh. Ya. Di Ur, ya, satu bandar di Ur yang berada di selatan Turki, utara Iraq sekarang ni. Ya, 2 jam perjalanan, 2 jam flight daripada Istanbul, ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim tak terbakar dengan izin Allah, kan, Allah hendak dia tak terbakar, peristiwa itu berulang lagi pada zaman para sahabat, ya. Pada zaman Sayyidina Umar ada seorang nabi palsu, ya, namanya Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad ni dia mengaku sebagai nabi, ya. Dia tangkap salah seorang sahabat namanya siapa ni, Abu Muslim Al-Khawlani, ya. Itu sahabat hebatlah, ya, Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani, ya. Saya tulis Rumi saja. Abu Muslim, ya, Al-Khawlani. Ini sahabat Nabi, ya, zaman Umar, ya. Yang jahat tadi ialah Al-Aswad Al-Ansi, ya. Al-Aswad Al-Ansi. Itu nabi palsu, ya. Abu Muslim Al-Khawlani, ya. Tuan-tuan perempuan macam terkejut pula, ya. Di mana dapat tu? Dalam kitab ni juga, masa zaman Sayyidina Umar. Cuba tengok balik zaman Sayyidina Umar, ya, period zaman Sayyidina Umar. Sebab apabila Al-Aswad Al-Ansi tangkap Abu Muslim, dia bakar Abu Muslim hidup-hidup. Dengan izin Allah tak terbakar dia. Maknanya kalau zaman nabi-nabi terdahulu kita panggil mukjizat, kan? Tapi kalau manusia biasa yang tak ada mukjizat, yang bukan nabi, apa yang berlaku? Apa benda tu? Dia panggil karamah. Ya, karamah. Ya. Sebab kalau nabi-nabi dan rasul itu mukjizat, ya. Kalau aulia Allah, ya, wali-wali Allah, para sahabat ni wali-wali Allah lah, ya. Dipanggil sebagai karamah, kemuliaan, ya. Kalau kepada orang biasa macam kita, dipanggil sebagai maunah. Ya, bukan maunah sauk tu, ya. Maunah ni maknanya pertolongan Allah sekali-sekala. Macam contoh kita kata kita pergi ke ya, naik bas daripada Genting Highland tu, ya. Bila turun, bas masuk dalam gaung, ya. Bas memang remuk habis. Penumpang ada 45 orang, 44 meninggal di tempat kejadian. Tiba-tiba kita keluar elok, ya, elok je macam ni je keluar, ya. Alhamdulillah kita kata selamat. Wartawan pun tanya apa hal apa semua. Tak ada apa, ni maunah daripada Allah, ya. Maunah maknanya bantuan Allah, ya. Kalau nak tahu dia maunah ke sihir, suruh dia naik sekali lagi bas lain pula. Ya. Suruh dia naik bas lain pula, driver lain, memanglah driver tadi meninggal lah, ya. Dia turun sekali lagi, masuk gaung sekali, cuba tengok. Dia keluar ke tak? Kalau dia keluar sekali lagi selamat, itu bukan maunah, itu dipanggil sihir. Itu adalah sihir. Ya. Jadi itu beza dia. Maunah biasanya sekali-sekala je, sekali-sekala, ya, dan berlaku pada orang-orang yang berbezalah. Kadang-kadang ada bantuan. Tiba-tiba Allah bantu, ya. Itu benda yang saya yakin. Macam mana? Tak, orang tu kalau baby selamat lah, dia kata, tu malaikat sambut tu. Kemungkinan tu maksud dia ialah maunah lah. Jadi maknanya dalam bab tadi, sekali-sekali Allah boleh bantu. Ya. Maksudnya, cuba tuan-tuan renung balik. Sepanjang hidup ni, pernah tak dapat benda-benda yang macam itulah kita kata. Tapi itulah sekali. Ya, itulah sekali, ya. Saya secara peribadi boleh ceritalah 1-2 ceritalah, habis bukan dalam episod yang ni lah, kan, episod yang akan datang lah, ya. Benda tu berlaku dan pada masa tu kita, selepas tu pun kita kata, maunah kot, ya.
Jadi boleh tahan juga aku ni, kita rasa ya. Dapat maunah ya. Tapi tak cakap kat orang, cakap diri sendirilah. Ya. Nak kata karamah bukan wali kan? Ya. Bukan wali ya. Jadi nak cerita bahawasanya pernah berlaku mukjizat ya kepada Rasul berulang pada masa para sahabat ya. Sehingga bila Abu Muslim Al-Khawlani ni datang ke Madinah jumpa dengan Umar kenal dia. Umar kata, bukan kau ke yang telah dibakar oleh Al-Aswad Al-Ansi dan selamat seperti mana yang berlaku pada Nabi Ibrahim? Kata Al-Aswad kata Abu Muslim, memang ya. Maknanya peristiwa itu boleh berlaku. Tuan-tuan boleh rujuk balik dalam zaman pemerintahan khilafah Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab ya. Rasulullah mengutus sebagai amir hakim ya. Hakim di sini hakim ya, ha alif. Hakim ke apa? Ya. Qadi sebenarnya ya. Bukan yang nombor 1 tu, nombor 2. Ke nombor 1? Ini terjemahan dia. Ini terjemahan dia. Amir itu pemimpin. Jadi di sini bukan hakim, di sini qadi sebenarnya. Jadi dia jadi pemimpin, mungkin maknanya kita kata gubernur ataupun pegawai takbir, dan juga menjadi qadi di negeri Yaman bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Kemudian beliau menyusul Rasulullah pada haji wada' ke Makkah dengan membawa unta korban beliau ya. Itu yang kita kata semasa Nabi buat haji, Nabi daripada Madinah pergi ke Mekah ya. Jadi Nabi jumpa Ali di Mekah. Tapi Ali tak datang dari Madinah. Ali datang daripada Yaman. Dan Ali datang dari Yaman membawa dia punya dia punya al-hadiyu dipanggil ya. Unta ataupun binatang korban. Ya. Sebab tu Ali pun disebut dia dia buat haji seperti mana Rasulullah. Pasal dia bawa binatang sembelihan. Sedangkan para sahabat yang lain dia tak bawa binatang sembelihan, ya. Jadi sesiapa yang tak bawa binatang sembelihan, maka yang afdal bagi dia ialah haji tamattu'. Ya, haji tamattu'. Jadi sebab kalau nak buat ifrad, dia mesti bawa binatang ternakan, ya. Dan mana ada orang bawa binatang ternakan daripada Madinah? Ya, walaupun kita pergi Madinah dulu, ya, kita beli siap-siap, kita hantar ya dengan Land Rover ke, hantar dengan pickup truck ke, tak ada, tak pernah nampak lagi. Ya, jadi oleh kerana itu kita buat haji tamattu' saja, ya. Kemudian ia bertahallul sebagaimana tahallulnya Rasulullah dan memberinya bahagian daripada haiwan korban beliau. Ini cerita ya, di mana Nabi sembelih sebanyak 63 ekor, ya. Kita tengok, kita tahu ni kisah ni. Yang lebih itu disembelih oleh Ali dan beberapa sahabat lain, ya. Jadi setelah disembelih haiwan bersama beliau, setelah menyelesaikan manasik haji, ketika Rasulullah sakit, Al-Abbas berkata kepadanya, tanyalah kepada Rasulullah, siapakah yang berhak memegang kepimpinan setelah daripada Rasulullah? Ali berkata, demi Allah, aku tidak akan menanyakan kepada baginda. Sebab apabila baginda melarang dari kita, maka orang-orang tidak akan menyerahkannya kepada kita selama-lamanya. Ya? Jadi maknanya, di sini ada nampak Ali pun ada cita-cita nak jadi khalifah. Jadi, walaupun Abbas kata, Ali tanyalah ke Nabi tu. Dia kata, kalau aku pergi tanya kan, tiba-tiba Nabi halang, ya, seolah-olah Ali tak layak untuk jadi khalifah, ya. Di sini orang melihat Ali ada cita-cita, ya. Tetapi sebenarnya Ali dia tidak ada cita-cita, ya. Ali ni dia bersih, ya. Dia memang tidak ada tidak ada cita-cita untuk menjadi seorang ahli politik, ya. Dia tak ada political ambition, dia tak ada, ya. Dan dia naik jadi khalifah ni kita tahu hanya kerana desakan, ya, para sahabat dan juga tabi'in. Kerana melihat kalaulah Ali tak pegang jawatan khalifah, maka akan huru-hara negara umat Islam. Ya, tu cerita-cerita dia. Yang terakhir, hadis-hadis yang sahih dan jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewasiatkan, ya, jawatan khilafah kepada Ali ataupun kepada selain daripada Ali. Bahkan baginda mengisyaratkan dengan menyebut Abu Bakar, ya. Sebab ketika sakit, Nabi minta Abu Bakar jadi imam. Ketika Umar naik jadi imam, Nabi marah. Ya, Nabi marah pada Aisyah. Nabi kata, pasal apa suruh Umar? Ya, biar Abu Bakar. Kata Aisyah, Abu Bakar tak ada. Ya, Abu Bakar belum sampai lagi. Maka orang dah menunggu, maka Umar lah yang naik jadi imam solat. Ya. Maknanya, Nabi marah Abu Bakar naik bukan sebab Abu Bakar tak layak. Tapi bimbang takut nanti orang jadi keliru. Ya. Umar ke? Bila Umar naik kan? Nanti orang terkeliru. Jadi kalau Abu Bakar secara konsisten daripada awal sampai akhir, nanti orang akan kata Abu Bakar lah yang layak. Baginda memberi isyarat yang dapat dipahami dan sangat jelas sekali maksudnya, seperti yang telah kami sebutkan dalam juzuk yang sebelumnya. Ini cerita
Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, ya. Alhamdulillah. Mana kena berhentilah tu, ya. Dah alhamdulillah tu, ya. Okey, ada soalan apa-apa silakan. Yang mana? Memang qadi lah sepatutnya. Sebab hakim makna ruler. Mana pemerintah. Sebab itu dalam istilah kita di Malaysia, kita ada orang yang nak menikah, kemudian walinya tak ada. Kita panggil berwali hakim, kan? Wali hakim tu maknanya wali dia sultan. Sebenarnya macam orang yang tak ada wali, sebenarnya sultan kena turun datang majlis kita untuk menikah, kan? Tapi takkan sultan nak turun. Jadi sultan lantik, ya. Sultan lantiklah wakil-wakil, ya, pegawai-pegawai agama di setiap daerah tu. Setiap daerah pun oleh kerana dia pun sibuk, maka dia lantik pula imam masjid, ya, Bilal dan sebagainya, pegawai agama untuk wakil dia. Tapi asal-asalnya wali hakim tu maknanya wali sultan. Sultan lah sepatutnya yang menikahkan kita, ya, sebab dia ketua negara. Jadi istilah hakim dalam mahkamah tu tak tepat lah, ya. Sebenarnya qadi, ya, qadi tu lebih tepat, ya. Okey, ada lain silakan. Abu Bakar. Maknanya kalau kita tengok dalam masa Rasulullah belum dikebumikan lagi. Ya, sebab Nabi wafat hari Isnin, Nabi dikebumikan hari Rabu. 3 hari 2 malam, ya. Nabi punya jenazah tu tidak terus dikebumikan. Ya. Cuma kita timbullah isu fitnah tu banyaklah, kan. Orang kata tengok Abu Bakar, masa Nabi nak dikebumikan pun Abu Bakar sibuk dengan jawatan, kan. Sedangkan itu tanda bahawasanya umat Islam tidak boleh dibiarkan tanpa pemimpin, ya. Tapi setakat bacaan saya maknanya dalam tadilah, ya, dalam jangka masa 3 hari 2 malam tu juga, maknanya diselesaikan baru dikebumikan. Saya tak boleh bagi kepastian, ya, tapi kalau tidak masa sebelum Nabi wafat, sebelum Nabi dikebumikan pun tak lamalah lepas tu. Maknanya dalam jangka masa tu jugalah. Ya, cuma saya tak boleh nak bagi kepastian, nak kena tengok apa yang disebut oleh para ulama lah dalam bab tadi. Tapi maksudnya tidak terlalu lama. Dan jenazah Nabi dilewatkan pengkebumiannya ada banyak sebab lah, ya. Antaranya sebab para sahabat mereka bertelingkah dari segi Nabi ni nak dikebumikan di mana. Adakah nak bawa balik ke Mekah, kerana Nabi kan berasal daripada Mekah. Kemudian kerana Mekah itu jauh lebih mulia daripada Madinah, ya. Tapi akhirnya bila Aisyah dan beberapa orang sahabat sebut, ya, para sahabat nabi-nabi ni dikebumikan di tempat di mana dia meninggal. Itu yang kebumi di bilik, bukan di Baqi'. Wahal kita kata Baqi' dekat situ, tapi di situ, ya. Okey, ada lain?